Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat diberi peluang untuk menyambung lagi daripada kitab Ightinamul Fawaid fi Syarhi Qawaidil Aqaid. Alhamdulillah, malam ni kita dapat gunakan mikrofon baru atas sumbangan ikhwah-ikhwah yang al-muhsinin, jazakumullahu khairal jazaa wa syakarallahu sa'yahum. Moga-moga Allah Ta'ala berkati mereka yang berusaha untuk kita dapat gunakan live dengan selesa ni lah, amat yang baru. Alhamdulillah. Okay. Kita berhenti pada mana ni? Pada waqalatin nusairiyah dah. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Waqalatin nusairiyatu wal ishaqiyatu min asy-syi'ah. Berkata kelompok Nusairiyah dan juga Ishaqiyah. Ni daripada dua kumpulan daripada kumpulan Syiah ni. Kita tahu Syiah ni Syiah-Syi'atu Syiah. Syiah tu sendiri banyak kelompok-kelompok dia. Dia ada kelompok-kelompoknya. Mazhab-mazhab macam-macam lah. Sebahagiannya melampau bulah, sebahagiannya tidak, sebahagiannya hampir dengan ahli sunnah. Zuhurur ruhaniyah, kata mereka, zuhurur ruhaniyyi bil jismaniyyi la yunkaru. Kita betul sini ada putusnya. Putusnya situ. Zahirnya sesuatu entiti rohani pada sesuatu entiti jasmani. Allah, jazakallah. Terima kasih banyak. La yunkaru, tidak dapat diingkari. Maknanya satu entiti rohani masuk pada sesuatu benda atau jasad yang bersifat jasmani, itu tidak dapat diingkari. Kita tahu berlakunya kerasukan, berlakunya menurung, jin masuk dan seumpamanya. Fala yamtani'u an yadhhara ta'ala fi suwari ba'dil kamilin. Maka tidak terhalang untuk zahirnya Tuhan pada rupa sebahagian orang-orang yang kamil, orang-orang yang sempurna. Jadi mereka kata, apa salahnya Tuhan? Mereka ni menggolongkan Tuhan tu seumpama ruhaniyin. Benda yang bersifat jisim yang jenis latih yang boleh meresak ni. Mereka mengumpamakan Tuhan tu termasuk dalam kategori itu. Itu salah dah tu. Apa dah? Dia guna qiyah ni. Tapi qiyahnya mana? Qiyahnya, silapnya pada apa? Pada menyatakan Tuhan tu termasuk daripada aspek ataupun jenis rohaniyin. Tuhan bukan daripada rohaniyin. Bukan. Tak boleh. Kerana rohaniyin masih dia tu jisim juga. Dia itu masih jisim. Tapi jisim daripada bentuk yang berbeza daripada jismu kathif. Maka mereka kata, apa salahnya Tuhan? Tuhan kan ghaib juga, maka boleh dia meresak masuk ke dalam rupa
orang-orang yang sempurna. Qalu wa aulal khalqi bidzalika, dan makhluk yang paling utama untuk dapat demikian itu ialah asyrafuhum, yang paling mulia, wa akmaluhum, yang paling sempurna, wa hum al-itratu tahirah, iaitu ahli keluarga Nabi yang suci. Ni yang mereka meletakkan sifat-sifat ketuhanan dah pada imam-imam mereka, ahli-ahli bait. Qalu walladhi yadhharu ta'ala fi suratihi huwa man yadhharu bil ilmi tammi wal qudrati tammati. Katanya walladhi yadhharu, dan yang zahir, yadhharu ta'ala fi suratihi. Siapakah orang yang Allah Ta'ala zahir pada rupanya? Walladhi itu mubtada. Walladhi yadhharu ta'ala fi suratihi huwa man. Huwa itu dhamir fasal. Man yadhharu. Man itu khabar dia. Yang mana Tuhan menjelma dalam rupanya. Siapa yang Tuhan menjelma dalam rupanya? Man yadhharu bil ilmi tami wal qudrati tam. Iaitu yang orang yang zahir dengan kesempurnaan ilmu dan kudrat yang sempurna. Jadi Tuhan akan zahir pada orang ni lah, pada orang ni. Jadi mereka itu letak penjelmaan Tuhan tu berlaku pada apa? Pada itiraf ahli bait Nabi. Wa qad nusiba hadza ila jama'atin, dan sungguhnya telah dinisbahkan pandangan ini kepada sekumpulan min ahli tasawuf, daripada ahli tasawuf, li zawahira, kerana memandangkan lafaz yang zahir, min kalamihim, daripada percakapan mereka. Jadi ada orang pun tuduhlah sekumpulan ulama ahli tasawuf yang berpandangan macam pandangan ni juga, yang kata boleh menyatu nasud billahud. Nampak tak? Boleh menyatunya rohaniyah dengan jismaniyah ni. Kerana mereka melihat kepada zawahira, lafaz zahir daripada percakapan ahli tasawuf ni. Mereka faham seumpama itu. Kal Hallaj, seperti Hallaj. Ya, dia kata ma fi jubati illallah, seumpama itulah. Wa ibni Jalla, ibni Jalla. Wa ibni Saudakin, ibnu Saudakin. Wa ibni Kissi, wa ibni Sab'in. Ini semua ahli sufi. Boleh tengoklah terjemah bawah tu. Ibni Sab'in lagi, wa Syastari, Asy-Syastari. Abu Hasan Asy-Syastari, syair sufi Andalusi. Lisanuddin Ibnu Khatib katanya arusul fuqara, amirul mutajarridin, barakatul Andalus. Ini semua ahli-ahli sufi yang terkenal. Wal Afif At-Tilmisani was-Sahrawardi. Imam Sahrawardi pun ada kalamnya yang kan nampak zahir macam seumpama tu. Wal Aqta'i wal Aiki wa Ibn Arabi. Ni Arabi orang kita masyhurnya tak? Dan juga Ibni Farid. Ibni Farid pun masyhur lah di ahli tasawuf. Sebab dia ni antara syair yang biasa orang baca. Syair Ibni Farid. Sultan Asyikin. Ibni Farid. Baca syair-syair dia dalam hadrah, dalam majlis-majlis. Wa man jara majrahum, dan orang yang menjalani jalan mereka. Jadi syekh kita ni dia sebutlah apa yang berlaku. Maka memang ada celaan terhadap golongan-golongan yang mana zahir perkataan mereka seakan-akan membawa kepada hulul dan ittihad yang haram. Kita baca lalu, tengok apa pandangan Syekh Ahmad Zarruq. Wa qad syanna'a dzalika 'alaihim, dan telah mencela demikian itu ke atas mereka. Siapa? Abu Hayyan sahibul tafsir. Abu Hayyan dia cela fi tafsirihi, pada tafsirnya dia sebut golongan-golongan ni lah, dan akan sebut nama-nama mereka tu dalam tafsir. Wasarada asma'ahum, bahkan dia sebut nama ahli-ahli sufi yang
pada kalam mereka itu ada hulul al-ittihad fi tafsirihi al-musamma bin nahri minal bahri. Yang dinamakan an-nahri minal bahri. Tafsir dia lah. Inda qawlihi, boleh tengok balik. Tengok pada penafsiran ayat qawlihi ta'ala wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Pada ayat tu tengok. Ibnu Hayyan kata apa? Abu Hayyan. Qala katanya wa mimman dhahaba madhhaban nasara, dan dari kalangan orang yang berpandangan seumpama mazhab Nasara, wadda'al Islam, tapi dia mendakwa Islam, wa tasattara bitasawufi, dan mereka tasattara, kita pakai berlindung dengan tasawuf zahiran, pada zahir. Mereka berlindung pada zahir dengan tasawuf. Zahir mereka kata tasawuf, tapi mereka itu ambil pandangan mazhab Nasara. Sebut gitu. Thumma sarada asma'a man dzakartu. Kemudian dia pun sebut nama-nama orang yang aku sebut tadilah. Wa ghairahum, dan selain pada mereka. Wa halafa, dan dia sumpah annahu ma fa'ala dzalika illa tahdhiran minal wuqu'i fi ma waqa'u fi. Dan Abu Hayyan bersumpah bahawa dia tidak buat demikian kecuali kerana tahdhir, nak memberi peringatan, memberi amaran minal wuqu', daripada terjatuh dalam perkara yang mereka terjatuh padanya. Nak beri amaran supaya jangan silap, jangan melakukan sebagaimana mereka golongan ini buat, ila akhiri ma dzukira, sehingga akhir apa yang Abu Hayyan sebut. Itu dia punya latar belakangnya. Qultu, apa analisis ataupun apa pandangan Syekh Ahmad Zarruq berkaitan dengan ni. Jadi kalau kita nak pegang lah. Tengok. Kita dengar dulu dah. Qultu, maka kataku, kata Syekh Ahmad Zarruq, wallazi yanbaghi, pandangan yang sayugia, an yu'tamada fi dhalika, bahawa dipegangkan pada demikian itu, annahum, ni pandangan yang sayugia, makna pandangan yang Syekh Zarruq yartadi, yang mana dia memilih ni pandangan ni di sisi dia, annahum ahlu khususiyatin fid din, mereka ni sebenarnya ahli yang diberi khususiyah dalam agama. Mereka ni ahli khusus, orang khawas, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebahagian mereka tu ulama, dan sebahagian mereka tu diiktiraf oleh ulama zaman mereka sendiri. Memang ada ulama yang keji tu ada, tapi ulama-ulama ada yang mengiktiraf dan juga meletakkan mereka ni sebagai seorang yang khusus. Yuhmalu, maka yuhmalu kalamuhum, dihamalkan, ditanggung perkataan mereka ala ma yarji'u ila sunnati wal jamaah, kepada pandangan yang kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi mana-mana pandangan mereka kita kena tanggung, kena takwil, kena sesuaikan dengan yang kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Wa yuta'arradu lahu birraddi wal qabul min haitsu huwa, dan mendatanginya dengan penolakan dan penerimaan dari segi haitsu huwa, dari segi perkataan tu. Dari segi perkataan itu sendiri kita boleh tolak, boleh terima. Makna kalau salah lah perkataan tu. Nampak? Yuta'arradu, makna didatangi baginya penolakan dan penerimaan min haitsu huwa, dari segi aspek perkataan tu perkataan. Maka dia perkataan manusia, betul kita terima, salah kita tolak. Dari aspek dia tu perkataan, yuta'arradu lahu birraddi wal qabul. Wala yuta'arradu liman sadara minhu, tapi jangan kita ta'arud, jangan kita bangkang atau kita ta'arud bagi siapa yang keluar perkataan tu daripada orang tu sendiri. Jangan kita perkataan kita nak tolak, nak terima, itu boleh dari segi perkataan. Tapi orang yang keluar daripadanya perkataan tu, la yuta'arradu, jangan kita ta'arid kepadanya. Nampak tak? Jangan kita cela ataupun hina dia. Kenapa? Lihtimali ruju'ihi anhu, kerana ada andaian
kembali tuan punya perkataan daripada perkataannya. Boleh jadi dia rujuk dah. Kalau benda itu tidak menerima takwil, benda itu memang salah. Boleh jadi dia rujuk. Au anna muradahu khilafu zahirihi, ataupun maksud si perkata itu menyalahi zahir apa yang kita faham. Dia maksud lain, tapi kita faham lain. Maka fala yukaffaru bihi, maka tak wajar dia kafirkan dengannya. Wala yubadda'u, ataupun tidak boleh ditabdi'kan, dibid'ahkan. Talaban lissalamati, kerana kita nak menuntut kepada keselamatan. Kita nak cari selamat kan? Selamat apa? Kalau kita tuduh kafir, kalau dia salah tak kafir, kita telah mengkafirkan orang Islam. Nampak? Man kaffara musliman faqad ba'a bihi ahaduhuma. Maka kita salah mengkafirkan orang ni berat. Kita salah membid'ah orang sama juga. Maka untuk menyelamatkan kita, diri individu tu la yuta'arradu. Jangan kita cela dia. Kita hentam dia pada individu. Tapi dari segi perkataan min haitsu huwa tak apa. Itu boleh tolak, boleh terima. Kerana apa? Kita nak jaga kan, nak jaga agama kita, nak jaga kita punya amalan kita, agama kita. Kita kata ke orang kalau salah kan sia-sia kat lagi amalan kita, jadi sia-sia, jadi dosa kita. Wa hadharan minal adza bi ghairi haq, dan memberi untuk mengelakkan, untuk mengelakkan daripada azab. Kita menyakitkan tanpa yang sebenar, kita pula menyakitkan dia. Maka menyakitkan apa? Kita fitnah pula dia. Azan ni menyakitkan, dah tua mati dah. Nak jawab mana? Hak duduk balah-balah, hak duduk kata siapa? Ibn Sabi'in, Ibn Farid, Ibn Arabi, Al-Jili dah masuk. Tengoklah Abu Hayya ada tak? Samalah, dia kata umum. Wa man jara majrahum kan? Jadi, bila kita tuduh, kita menyakitkan dia. Jadi tuan tu kalau ada, kalau boleh minta maaf, dia minta maaf. Dia hidup lagi. Saya minta maaf lah, saya salah kata kawan. Jadi dah mati, dah mana? Temu di mahkamah Tuhan lagi. Di mahkamah Tuhan hari akhirat. Kita menyakitkan dia dengan memfitnah atau mengatakan benda tak kata, itu juga bahaya. Jadi untuk menyelamatkan kita, maka jangan kita ta'aruf pada individu ataupun atas orang itu. Benda nak sebut tadi. Ada nak sebut ni tapi ada syubhah yang golongan ni keluarkan. Kenapa kita nak takwil kalam mereka ni? Kenapa nak takwil kalam mereka ni? Jadi kalam mereka kenapa ditakwil? Padahal kalam mereka itu kadar banyak sangat. Kenapa nak takwil? Antara jawapan yang diberi ulama, tak silap ni Imam Sya'rani, dia kata kalamullah ini, takwil ni warid, ada dalam konsep pemahaman kalamullah. Walhal kalamullah maksum, maka kalam ghairu maksum aula bitakwil. Dah. Kalau kalamullah, takwilan pada kalamullah ni, ayat yang mutasyabihat itu, satu benda, satu jalan yang mana mardiyun inda ahli sunnati wal jamaati. Maka di sisi ghairil ma'sum, manusia, ulama-ulama ni tak masuk. Maka lagilah yultamasu fihim al-udhra. Yultamasu fihim al-udhru. Kita disuruh untuk cari keuzuran bagi mereka. Jadi jalan terbaiknya mana kita sama ada elakkan berbincang perkara itu, jangan masuk langsung. Senang sebab ni bukan perkara akidah pun. Nak tahu bahawa sesat tak sesat sipulang kalam ni pun tak ada pun semula ni ngaji sifat 20 kitab Faridah ada jumpa kata atau tak jumpa pun. Tapi bila ada orang tanya ni, Al-Buni ada rakaman sebelum ni kan? Syekh Ahmad Zarruq menukilkan. Ingat tak anak sebut? Ada dalam ni. Okey, ada dalam kitab Iftinam kita, ada sebelum ni tengok kepada rakaman sebelum ni, ada ingat tak? Rakaman ke berapa? Syekh Ahmad Zarruq ada nukilkan kalam dia, dan seakan beliau antara orang yang digunakan ataupun
Dianggap orang yang mana yu'tamadu alaihi kalamuhu lah. Tapi bukan membolehkan ataupun itu mentabrirkan kita menggunakan kitab Syamsul Ma'arif tu. Tidak. Kitab itu sebagaimana kata ulama lah, tidak boleh digunakan, bahkan tidak wajar untuk ada oleh umum-umum manusia lah. Orang-orang tak wajar lah. Okey. Jadi isunya sama je lah. Isunya sama saja. Makna atas individu itu, kecuali lah memang orang yang memang disepakati orang itu mulhid, ahli bid'ah atau zindiq. Waktu maka bila begitu, tak apalah kita nak pegang pandangan tu pun. Nak pegang baru memang tu orang ahli apa nama ni, batini, orang ahli mulhid, orang sesat, zindiq. Tapi bila ada pandangan ataupun ada ihtimal pada kalam mereka itu. Ni golongan ni suka kata ihtimal je, dah sama je. Sebab mereka yang jazam dengan kata kafir pun, mereka kata jazam, tapi dalil asas mereka tu dalil zani kok. Tapi kerana diulang, dicanang, dibuatkan wacana daripada satu wacana ke wacana, daripada satu sidang kepada satu sidang yang lain banyak. Jadi seakan-akan tarassakha, benda yang asal zani jadi kemah, seakan-akan qat'i. Itu je. Tapi asas dalilnya zani juga. Jadi apa yang ini pandangan tuan Syekh Ahmad Zarruq. Syekh Ahmad Zarruq, hamba tolong baca je. Hamba tolong baca. Syekh Ahmad Zarruq, nak ikut Syekh Ahmad Zarruq ikut. Tak boleh ikut silakan. Demo orang hebat, buatlah sendiri. Tak. Ijtihad sendiri. Kata saya tak boleh ikut. Ni ulama ke boleh salah. Memang boleh jadi salah. Hatta pandangan Syekh Ahmad Zarruq ni, siapa kata tepat? Kita pun tak berani kata tepat. Tapi pada logiknya, pada hujah yang diberi, apa pandangan yang dikemukakan itu lebih selamat untuk kita ikut daripada pandangan sebaliknya. Itulah. Okey. Kayak pergi hari kiamat, orang tengah susah-susah, kena pergi cari Ibn Arabi. Kena cari Ibn Arabi. Tak. Kena cari orang yang dia kata tu. Cari. Kenal ke tak? Bukan. Kita tak kenal tak? Susah kita. Jadi usah cari balah kita. Kenal kita usah cari balah. Dengan ni tak usah cari balah. Kurangkan musuh. Kurangkan musuh, jadi selamatlah kita. Kalau gitu Haji Asy'ari berleluasa silhat. Apa Cikgu Norma? Tu kena berterah tu. Tu memang kena berterah. Tu memang menyalahi tu. Tak tahu apa golongan ni, nampak tak? Dah kaitannya, tak ada dikaitkan tu, nampak tak? Berapa kali lepak pun sebut dah, tengok. Baca dah buku lepak. Tak ada orang minat novel. Dia sekejap je baca buku kok. Buku dia, tu dah baca. Ada tak disebut kata Ibn Arabi ke, Jili ke, Ibn Farid ke? Tak kenal kot. Tahu sebut je. Istilah tu pun orang tanya, tak payah istilah pun. Istilah tauhid pun tahu sebut je. La haula wala quwwata illa billah. Okay, jadi ini pandangan Syekh Ahmad Zarruq. Wa yarhamullahu Syekh Aba Bakr ibn Furak. Mogalah Allah Ta'ala merahmati Syekh Ibn Furak, Abu Bakar Ibn Furak. Haitsu qala, sekira berkata dia, al-ghalatu fi idkhali alfi kafirin bi syubhatil Islam. Al-ghalatu mubtada. Fi itu jumlah jar majrur tu khabar dia. Al-ghalatu, salah itu. Mana? Ghalat. Al-ghalat fi idkhali alfi kafirin bi syubhatil Islam. Walal ghalatu fi ikhraji muslimin bi syubhati kufri. Tersalah tu pada memasukkan 1000 orang kafir dengan syubhah Islam. Dan tidak tersalah kalau mengeluarkan orang Islam dengan syubhah kufur. Apa maksud? Apa Izzat? Gini. Kalau buat masuk 1000 orang
kita kata idkhal alfi kafirin, memasukkan 1000 orang kafir dengan syubhat Islam, kita kata di Islam. Salah tu dia terima. Salah situ tak apa. Al-ghalat, tersilap itu pada memasukkan 1000 orang kafir dengan syubhat Islam. Orang kafir kata di Islam. Apek mati rumah kita. Tak ada pun daftar Islam baru tapi kata boleh jadi Islam pun. Nampak je ngucap, pernah ngucap ke gana tapi tak mayang. Dia salah. Dia salah. Kita memasukkan 1000 orang kafir dalam Islam. Salah tu boleh terima. Lalu ghalat tapi tak boleh tidak dikira tersilap pada mengeluarkan orang Islam dengan syubhat kufur. Kalau kita orang Islam, kita ada syubhah, yang syubhah pada mengeluarkan daripada Islam jadi kafir. Kira salah tak? Itu dia salah. Itu ghalat yang tidak diterima. Itu dosa. Bukan ghalat biasa-biasa dah. Faham tak? Ayat tu nampak macam belik sikit lah. Faham tak? Nampak macam balik. Maknanya kalau orang baca ni, tak faham dah. Ni bukan, ya memang Syekh Zahmat Zaruk kalau Ali Sufi nama. Tapi maksudnya gitu. Macam ni lah. Apa nama ni? Dah ingat dekat Dr. Sofik tu. Pernah nak sebut dulu dah. La yunkaru mattufiqa alaihi wa innamal inkaru ala makhtulifa fih. Tahu tak? Biasa dengar? Kita semua sebut dulu kan. La inkar ala mattufiqa alaihi. Tak boleh diingkar. Apa ni? Tidak boleh diingkar. Betul tak? Tengok sekali tukar dah. La inkaru ala mattufiqa alaihi wa innamal inkaru. Terbalik ah. La inkaru ala makhtulifa fihi wa innamal inkaru ala mattufiqa alaihi. La inkaru. Tak boleh diingkar benda yang khilaf. La ingkar. Benda yang khilaf jangan ingkar. Tapi wa innamal ingkar, yang kena ingkar ialah benda yang disepakati. Benda sepakat ni ingkar ke? Wa innamal ingkar, hanya sahaja ingkar itu ialah pada benda yang disepakati. Maksud pernah dengar ni? Ingkar bukan maksud tu menyalahi. Ke mana? Pernah dengar dah ni? Tidak diingkari perkara yang khilaf. Hanya diingkari benda yang disepakati. Nampak macam dia sepakati kena ingkar? Bukan. Orang tak ingkar. Benda khilaf, tak apa ingkar. Maknanya saya tak setuju. Benda sepakati, orang dah ingkar. Betul tak? Wa innamal inkaru tukar pula dah. Bagi situ. La yunkaru makhtulifa fi. Betul lah. Tidak diingkari benda yang khilaf. Benda khilaf tak payah ingkar lah. Wa innamal inkar ala mattufiqa alaih. Kena ingkar tu benda yang sepakati. Benda sepakati, kalau ada orang buat sebaliknya, tu kena ingkar. Maksud. Nampak? Boleh. La inkar ala makhtulifa fihi wa innamal inkaru ala mattufiqa alaihi. Yang disepakati tu kalau ada benda yang berlawanan itu kena ingkar. Itu kena tolak. Sebab dia disepakati. Ada pandangan yang lain yang melawan, itu kena ingkar. Tak? Jadi jaga molek. Tu la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkaru mujma'a. Boleh tak? Ini sama ke ni? Kalau Ibn Furat ni faham molek. Ghalat itu, salah itu dianggap salah, yakni tak ada
kesalahan tersilap itu pada memasukkan 1,000 orang kafir dengan syubhat Islam. Orang kafir tapi boleh jadi dia ni macam Islam kot. Kita salah kata orang kafir Islam tu boleh kira salah. Tapi bukan tersalah pada gitulah. Kalau terjemahnya bukan tersalah pada mengeluarkan orang Islam dengan syubhat kafir. Orang Islam ada syubhah. Kau kafir kot dia. Ni kafir. Kita keluarkan daripada Islam tu tidak dikira tersalah dah. Itu telah dikira dosa. Itu telah dikira benda yang bahaya. Habis. Gitulah Pak Wisin tengok. Tu ayat mudah. Gitu je, sama je. Tersalah mengatakan orang kafir itu Islam. Tapi jangan orang kafir betul kata itu Islam. Pok je boleh jadi Islam kot. Pok Islam dia duduk vertikal. Dia pakai salib je. Benda hak zahir. Zahir kafir lah. Duk dia kata kafir ikut Islam. Jangan kata kita kata kafir sekarang. Mati kat gigi Islam tak tahu. Ingat? Ada orang bergaluh no. Ada kok gitu. Tidak boleh kata orang tu kafir kan. Kok dia Islam kan? Kafir ni hukum sekarang. Hukum sekarang. Maka kita kata kafir atas hukum sekarang. Kok dia lepas ni Tuhan beri hidayat ke mana? Waktu suku kira. Waqad qala al-faqihul qadi. Sungguhnya telah berkata al-faqih al-qadi Abu Abdillah al-Maqqari. Syekh al-Maqqari rahimahullah. Al-i'tiqadu wilayah. I'tiqad itu ialah wilayah. Mana? I'tiqad pada kewalian wali tu. Wilayah. Dipanggil wilayah sughra. Apa dah? Kewalian dah. Apa ni? Orang yang i'tiqad pada ilmu kami ni, dia telah mendapat sebahagian daripada kewalian. Ilmu berilmu ahli sufi. Wal-i'tiradu jinayah. Dan membangkang, menolak itu satu jinayah. Satu jenayah. Fa in arafta, jika kamu tahu, fattabi', maka ikutlah. Kalau kamu tahu ikut. Wa in jahilta fasallim. Kalau kamu jahil, terima dah lah. Salim, terima dah lah. Gitu je. Ni bukan kena faham kau ni. Jumpa orang, jumpa tok sel dok kira benda, wali dah. Gitu. Ya ada neraca juga dah. Wali dah, walaupun Jumaat dah pergi mayang je. Jumaat dah pergi mayang, lepas tu makan kedai Cina pun makan kok. Contoh gitu. Bukan luar pendek. Dia ni ada karomah. Bukan gitu maksudnya. Ini pada orang yang ada apa tanda kewalian lah. Jadi pendek katanya kadang-kadang masyarakat ni kecenderungan untuk melihat benda pelik dan mencari orang-orang pelik ni ada. Jadi mereka sebenarnya tertipu tanpa mereka sedar. Ni golongan maghrur ni. Mereka duk cari benda-benda yang pelik atau orang-orang yang pelikkan, padahal diri sendiri tu semayang bang tahu mana. Mandi wajib terkedok dah tahu. Nak pasal berak terkedok tahu. Benda-benda hasah yang mananya hubungan dengan Allah Ta'ala ni, dia ambil sambil lewa dan juga cuai. Tiba-tiba nak duduk atau dapat kedudukan tinggi. Apa panggil? Jauh panggang daripada api. Jauh panggang daripada api. Panggil tak dengar. Jauh panggil tak dengar. Jauh lah. Okey. Jauh lah maksudnya. Dia kata al-i'tiqadu wilayatun wal-i'tiradu jinayatun fa in arafta fattabi' wa in jahalta fasallim. Terima dah. Wa su'ila al-qawriyyu. Ni kalam ni boleh jadi tu belaka ni. Kalau salah faham salah tu, boleh jadi tohmah belaka ni. Wasu'ila al-Qawriyyu, dan ditanya oleh Syekh Al-Qawri Al-Kalam Ibn Al-Arabi Al-Hatimi.
Daripada Ibnu Arabi Al-Hatimi. Ibnu Al-Arabi alif lam nama asalnya memang ada Al-Arabi. Cuma dibezakan tu mutaakhirin, orang kemudian dia beza. Asalnya sama je Al-Arabi belaka. Fa ajaba biqaulihi. Jadi orang tanya dia, macam mana kalam Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi ni? Kalam dia yang maknanya menunjukkan benda yang tidak patut. Tak? Yang ada hulul ittihad. Fa ajaba biqaulihi, kata Syekh Al-Qawri, al-kalamu kalamu sufiyin. Kalam itu kalam orang sufi. Kalam itu kalam orang sufi. Wa tilka ummatun wa tu ayat dia baca ayat Quran, tilka ummatun qad khalat, mereka itu satu kumpulan yang telah habis, telah hilang dah. Sesat dah, mereka telah mati dah belaka. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kamu apa yang kamu usaha. Kalam Ibnu Arabi dan seumpamanya, kalam mereka orang yang telah afdha ila rabbihim, telah pergi berjumpa dengan Tuhan mereka, telah wafat meninggal belaka dah. Bagi mereka amalan mereka, bagimu amalan kamu. Wala tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka buat. Jadi tak payah tanya. Gitu dah. Kalam tu kalam sufi. Mu sufi tak? Kalau nak jawab cara gitu, kamu tu sufi tak? Dok sufi. Kalam dok sufi. Sofa je. Jadi kalau dok sufi, biarlah. Itulah kalam sufi dipahami oleh orang sufi. Naam. Oh, tengok ni dah habis lagi. Banyak dia besar ni. Kata Syekh Ahmad Zaruk ni. Katanya, ya, nak betul. Wa qad jara bi hukmi sunnatillah, sungguh telah berlaku secara hukum sunnatillah, berlaku secara sunnatullah, anna kullaman yatakallamu fi haula'il qaum, bahawa setiap orang yang berkata-kata buruk pada mereka kumpulan ulama-ulama sufi ini, bihadza, dengan seumpama ini, wa nahwihi, dan seumpamanya, yudrikuhul maqtu, akan didatangi oleh kemurkaan, wadhiqu, dan kesempitan, wal adza, dan juga kesakitan. Sakit boleh. Ni kata dia lah. Dia kata tak ada benda pun. Kata tak ada benda pun. Boleh ada je boleh. Tak. Masuk semua duit. Gaji tinggi naik bakat. Tak apalah. Tak tahu. Tapi ni tuan kita Syekh Ahmad Zaruk cerita apa yang diceritakan. Dia kata ni kalam ini nak menakutkan kita daripada menegakkan kebenaran, daripada menghalang golongan batiniah tersebar di Malaysia. Contohlah. Kataan gitu. Dia kata kalam inilah yang menyebabkan kita ni tersekat. Orang tak berani. Sebenarnya apa nak kita takut? Kita menegakkan kebenaran. Jadi benda ini berlaku bukan sekali, nampak? Berlaku beradab dan kebiasaan yang bercakap ataupun mengkritik, menghina teruklah apa? Individu. Ingat, kalam tak apa? Bagi dia sebut, kalam salah, kita kena kata salah. Kalau bercanggah dengan manhaj Asy'ariyah Maturidiyah Ahli Sunnah, kena tolak. Cuma pada diri individu, sampai kita ni jadi musuh dengan tuang punya. Nampak tak? Itu yang bahaya tu. Maka yudrikhul maqtu, akan didatangi kemurkaan, kesempit dan kesusahan. Fasallim taslam, maka serahlah saja, nescaya kamu akan selamat. Salim, serah je lah. Taslam, tu jawab bagi amal kan. Kamu akan selamat. Ba'da, itu pun ba'da hifzi ma ta'rifu, setelah engkau hafal, engkau simpan, pegang, ma ta'rifu min aqaidis sunnah, apa yang engkau tahu daripada akidah-akidah sunnah, wa tamassuki biha, dan kamu berpegang teguh dengannya, min ghairi ta'assubin, tanpa ta'assub, wala inkarin bi ghairi haq, dan tanpa mengingkari dengan tidak sebenar.
Tapi itu nak terima, nak serah tu setelah kita tahu akidah betul apa. Nampak tak? Setelah kita tahu akidah betul, kita pegang betul-betul tanpa ta'assub, tanpa ingkar, tanpa ada ta'assub dan ingkar. Fala ajhala min muta'assibin bil batili. Tidak ada yang lebih jahil daripada orang yang ta'assub dengan batil. Dahlah batil, pegangan batil dia ta'assub pula. Orang pula majnun murakkab. Dahlah ta'assub batil. Nampak tak? Ta'assub pula. Bumi tetap datar. Sebab fatwa berkata begitu. Ayat Quran. Dahlah makna batil lah tu. Kepahaman tu batil dah. Ta'assub pula. Wa munkirin lima huwa bihi jahilun. Dan tidak ada yang lebih jahil min muta'assibin batilin au munkirin lima huwa bi jahilun, ataupun orang yang mengingkari perkara yang dia jahil. Tu jahil tu. Dia ingkar benda yang dia tak tahu. Fala ajhala. Tak ada yang lebih jahil daripada dua ni. Orang hak batil muta'assib dengan batil, ataupun orang yang mengingkari benda yang dia tak tahu. Benda tak tahu dia ingkar. Sebab tu kena kata saya tak pernah dengar pun. Sabarlah dulu. Tak pernah dengar, tak pernah ni. Mungkin kita tak belajar lagi. Ni ingat ke bila habis dapat ijazah, dapat master, dapat PhD tu habis belaka dah ilmu dia ngaji. Tak usah kata tu ilmu hak zahir fiqh pun ada benda kok. Hak kadang kita terlepas pandang, tersilap faham. Nampak tak? Jadi janganlah kita sombong sangat. Waqad su'ila syaikhuna. Sungguhnya ditanya guru kami Abu Abdillah Al-Qawri Ani bin Arabi. Tanya lagi. Tak ada tanya dah. Tanya lagi. Hadza. Faqala. Kata dia. A'rafu bi kulli fannin. A'rafu. Orang tanya. Dia tanya, orang tanya Syekh dia, Syekh Abdullah Al-Qawri tentang Ibn Arabi. Dia kata siapa Ibn Arabi? A'rafu bi kulli fannin min ahli kulli fannin. Dia puji. Ibn Arabi ni orang paling tahu daripada setiap ilmu daripada ahli ilmu tu. Orang yang paling arif pada setiap medan ilmu daripada ahli ilmu tu. Maknanya kalau fiqh, dia paling arif fiqh. Kalau tasawuf, dia paling arif tasawuf. Kalau ilmu apa? Ilmu hisab, dia orang paling ahli hisab. Ilmu falsafah, dia orang paling ahli. Makna pujian lah tu. Dia kata a'rafu bi kulli fannin min ahli kulli fannin. Orang yang paling tahu tentang setiap ilmu daripada ahli ilmu tu sendiri. Faqila, maka dikata masa'alnaka an hadha. Orang tak khabar ke dia. Kami bukan nak tanya pasal ni. Kami bukan bertanya kepada engkau tentang ini. Faqala. Kami bukan nak tanya ni, nak tanya lain. Tanya lain. Hak benda khilaf tu lah. Faqala, maka kata Syekh Al-Qawri, ukhtulifa fihi minal kufri ila qutbaniyah. Pada masalah itu dikhilafkan pada diri Ibn Arabi antara kufur sehingga darjat qutbaniyah, darjat kutub. Sehabis-habis darjat kehinaan itu kufur, setinggi-tinggi darjat kewalian itu kutub. Orang khilaf. Ada yang kata siapa kufur, ada yang pula meletaknya siapa jadi wali yang paling tinggi pada zaman kutub. Khilaf. Mana ni jawapan Isa lah. Maknanya tak nafikan bahawa ada orang yang mengkategori meletakkan dia pada golongan kufur. Qila, maka ditanya, qila lahu fama turajjih, apa yang kamu tarjihkan tuan Syekh? Mu tarjih mana? Faqala at-taslim. Terserah. Taslim. Ni kata salim taslam. Salim taslam. Okay. Lagipun bukan matlamat kita nak mendetailkan benda ni kan. Jadi itu salah satu bentuk tipu daya syaitan lah, mengalihkan orang daripada benda yang sepatutnya apa yang Tuhan tuntut pada kita kepada benda yang kita nak cari tentang orang pula.
taslim, serah. Qultu, kata aku, li'anna ta'arudha linnakiri wa takfiri mukhtirun, kerana ta'arud, kita membentangkan diri kita linnakir, kepada golongan yang mengingkari, wa takfir, dan juga mentakfirkan, mukhtirun, ini membahayakan. At-ta'arudha linnakiri wa takfir mukhtirun, khabar li'anna. Wa iqamata maksibihi rubbama ada alal jahili bidarar, kita mendirikan mansib, kedudukannya, kita tegakkan, naikkan, dirikan kedudukannya, naikkan kedudukannya, rubbama ada alal jahili, boleh jadi membawa kembali, mengembalikan, maknanya menjadikan kepada orang jahil bidarar, menyebabkan mudarat, mengembalikan ke atas orang jahil dengan kemudaratan. Kalau kita pergi agung-agungkan, naikkan kedudukannya, itu makna iqamatil mansibihi. Wa iqamata mansibihi rubbama ada alal jahili bidarar, boleh jadi membawa kepada orang jahil kepada kemudaratan. Orang jahil pergi ikut, duk baca, kita belajar kitab Futuhat Makkiyah, lepas tu kita minggu depan kita baca kitab Fusuh, lepas tu kita belajar martabat 7 dah pula. Belajar martabat 7. Ayat yang 7 dah belajar. Belajar martabat 7. Boleh membawa kepada orang jahil jadi mudarat. Jadi katanya fataslimu aslamu minal janibain, kita serahkan itu lebih selamat daripada dua-dua belah pihak. Ni jalan apa ni? Ni jalan yang selamat lah. Okay. Anda baca ni, molek agak ni. Dalam ni akhbar Qadhi'iyah. Dia kata Syekh Syihabuddin Al-Maqqari, waladhi 'inda katsiri minal akhyar, kebanyakan daripada orang-orang ulama yang mulia ini, min ahli hadhihi tariqah, daripada ahli tariqah sufiah ini, at-taslim lahum, serah je, fa fihi salamah, padanya itu keselamatan, wa huwa ahwatu, itu lebih ahwat, lebih selamat, min irsalil ina, daripada kita lepaskan tali kekang. Ada makna kita ikut wa qaulin ya'udu ala sahibi balama, ataupun kita ikut, makna kita kata, kita letakkan atau pujikan dia dengan lebih-lebih, ataupun dan juga selamat daripada qaulin ya'udu ala sahibi malah, daripada perkataan yang kembali kepada empunyanya dengan kejian. Kita keji pun tak selamat, kita puji lebih pun tak selamat. Jadi pendek kata, serah, taslim. Wa ma waqafa li Abi Hayyan, dan apa yang berlaku pada Abi Hayyan wa Ibn Hajar, dan Ibn Hajar fi tafsirihi, min itlaqil lisan, daripada memanjangkan lidah. Itlaq lisan ni makna mengkejilah, istilah tu. Itlaqil lisan, memanjangkan lidah, fi hadza as-siddiq wa anzarihi, dan seumpamanya, fadzalika min falasi syaitan. Itu daripada apa? Daripada falasi syaitan ni, pada ambilan ataupun daripada falah ni atau apa? Daripada satu tarikan syaitan. Makna tergelicir sikitlah, ikut hawa nafsu. Wallazi a'taqiduhu, dan apa yang aku i'tiqad. Wala yasihu ghairuhu, yang pada aku tidak sah selainnya, annal Imam Ibn Arabi waliyun salih. Ini kata dia ni. Dia kata ana ni geng-geng. Tu pula i'tiqad ana, yang ana pegang seorang lah. Kita baca, nak pandai baca kitab tu. Annal Imam Ibn Arabi waliyun salih, katanya wali salih, wa alimun nasih, dan orang alim yang menasihatkan. Wa innama fawwaqa ilaihi sihamul malam, hanya dituju kepadanya anak panah celaan dan kejian, malam yafham kalamahu, orang yang tak faham kalam. Ala annahu dussat fi kutubihi maqalat, lebih-lebih lagi ditambah ataupun didustakan dalam kitabnya beberapa perkataan, yajilu qadruhu, yang besar kadarnya, banyak, waqad ta'arada minal mutaakhirin, dan sungguhnya telah mengambil ataupun membincangkan perkara ini di kalangan ulama mutaakhirin. Waliullah Ar-Rabbani Sidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam Kibritul Ahmad, dalam kitab apa, Yawaqit wal Jawahir fi Aqaidil Akabir. Lepas tu tepi tu ada, tak lama tu ada menerangkan apa ni, Kibritul Ahmad fi bayani aqidati Syekhul Akbar. Gitu.
nafa'allahu ta'ala bi barakatihi li tafsiri kalam Syekh ala wajhin yalik. Dia telah tafsirkan murad kalam Syekh atas jalan yang layak. Wa dzakara min al-barahin ala wilayati, dan disebut bukti-bukti kewaliannya. Ma syarah sudura ahli tahqiq, apa yang dapat melapangkan jiwa-jiwa ahli tahqiq. Itulah. Nampak? Jadi Syekh Nizar cenderung kepada tu. Banyaklah makna, hatta Syekh Ali sendiri lah. Az-Zahirah, ulama-ulama Azhar sendiri gitu. Jadi sebenarnya antara jalan mudahnya, ditanya Syekh Ibn Arabi sendiri je. Pergi kubur dia, tapi Syekh tak boleh masuk dalam ni. Syekh tak boleh masuk. Kita tanya Syekh kubur Syekh Ibn Arabi. Katanya gitulah makna doa situ. Minta Tuhan buka, tengok apakah pandangan yang sebenarnya, apakah yang patut dijalani pada tu. Kalau baca buku ya, ada tak? Dia kubur lah, doa kepada Allah Ta'ala. Kalau dia buka dia tu, apa maknanya dapatlah sikit keyakinan pada pandangan kita. Gitulah. Waqtar al-Iraqi, dan memilih oleh Imam Iraqi fi ajwibatil makiyyin, pada kitabnya risalah pada jawapan ajwibah makiyyin, jawapan kepada ahli Mekah. Dalam tu disebut apa? Annahu yuta'arradu lil kalam, bahawa kita boleh bentangkan bagi perbincangan birraddi wal qabul, untuk tolak ataupun terima. Kalau kalam tu boleh kita nak tolak atau terima. Wala yuta'arradu li sahibihi, tapi kita tak boleh nak cela, nak bentangkan bagi empunya kalam itu, nak kritik ataupun hina dia. Lihtimali muradihi bi, kerana ada ihtimal, kebarangkalian, kehendak dia tu. Jadi kita tak tahu apa yang dikehendak. Wallahu a'lam. Waliuddin Iraqi pun begitu. Tak? Ya. Jadi dia kata thumma, sesat. Thumma an-Nusairiyatu, kemudian Nusairiyah. Sesat dah dia. Habis dah. Tu kita bab apa? Berkaitan dengan kalam-kalam yang dinisbahkan kepada ahli sufi, daripada Ittihad dahulu. Antara hak ingatnya, pernah tanya Syekh Ismail Kurdi. Dia kata gini, Ibn Arabi buat kaedah dah, kata apa-apa kalam tu dalam kitab ini, apa yang menyalahi, kembalikan kepada awal kitab Futuhat tu. Kitab Futuhat dia mula-mula sekali dia ceritakan akidah dia dan akidah ahli sunnah. Akidah itu bertepatan dengan akidah ahli sunnah jemaah. Situ dia punya marja' dia. Tepat kembali nak rujuk, nak tengok apa sebenarnya betul ke tak, atau pandangan dia mana, ialah pada mukadimah kitab Futuhat dia. Baca kat tu sekejap ni, awal-awal kitab Futuhat lah. Syekh baca kan, kita tengok. Semua ni pandangan Asy'ariyah ahli sunnah ni. Tak lari pun daripada pandangan ahli sunnah jemaah. Jadi dalam perbincangan dalam hak dalam tu, apa asasnya kembali situ. Asasnya kembali kepada situ. Okay. Thumma Nusairiyatu. Ni kalau buat iklan pengajian Futuhat ni lah. Ya, tapi ya, orang suka cari begitu lah. Futuhat ni katanya kawan-kawan untuk KL, geng-geng free thinker, geng-geng orientalis ni suka baca kitab-kitab gini. Sebab mereka boleh faham ikut acuan mereka. Tak? Kalam sebahagian ulama-ulama sufi ni boleh dipaham melalui pemahaman yang pelbagai. Itu bahaya tu. Jadi Allah Ta'ala letak kadang-kadang kalam tu jadi pada kalam itu cubaan dan ujian. Fitnah situ dah. Fitnah. Orang yang maknanya berbaik sangka, Tuhan beri faham kot cara betul. Orang yang nak ambil sisi jahat, mereka boleh takwil. Syaitan pun mari takwil dengan cara pemahaman yang salah. Thumma Nusairiyatu, kemudian mazhab Nusairiyah pula ni daripada Syiah ni. Yutlikunal alihata ala a'immatihim, mereka memanggil, menisbahkan alihah di atas imam-imam mereka. Imam-imam mereka, imam Syiah mereka panggil Tuhan. Sebab tadi boleh bersatu tadi. Ar-Ruhani bil jasmani wa huwa sarihul. Ini jelas-jelas kufur. Kalau panggil Tuhan, jelas-jelas kufur. Ta'ala Allahu an qaulihim, maha tinggi Allah daripada perkataan mereka. Hasya a'immatal islami an yaqbalu dhalika mimman yafuhu bihi. Hasya, amat jauh sekali lah
para imam-imam Islam, ulama-ulama Islam, mereka menerima demikian itu mimman yafuhu bihi, di kalangan orang yang bercakap, berkata dengan perkataan itu. Takkan para imam-imam ni terima perkataan ni? Takkan sama sekali lah. Ya, habis. Wa ajazal karramiyah. Dan mengharuskan golongan al-karramiyah. Ni golongan karramiyah ni golongan mujassimah kat ni. Nisbah kepada Muhammad bin Karram As-Sijistani. Al-Karramiyah mengatakan apa? Qiyamal hawadithi bil qadim. Boleh berdirinya sifat baharu pada zat yang qadim. Berdiri yang baharu pada yang qadim. Mereka kata harus. Wa huwa batilun. Sebab apa Wahabi kita kata Mujassimah Karramiyah? Sebab kata kalam Tuhan cakap bahasa Arab. Sifat kalam Tuhan pada zat Tuhan itu ialah berbahasa Arab. Berhuruf, bersuara. Ada ayat, ada surah. Nah, mana ulama kita kata salah ni? Bila kita kata kalam Allah tidak berhuruf dan suara, dia kata Tuhan cakap bahasa bisu. Tuhan tak bunyi. Nampak tak? Jadi, apa nama ni? Dia nak nampak di mana bahaya itu. Bila meletakkan sifat kalam pada zat itu berhuruf bersuara, tidakkah huruf suara itu makhluk, hadis, baharu? Maka lazim daripada itu qiyamul hadis bil qadim, berdiri yang baharu pada zat yang qadim. Sama juga lain nuzul. Nuzul harakah sukun nuzul kan. Nuzul tu sifat baharu berdiri pada zat qadim. Jadi di sisi karramiyah dia mengharuskan berdirinya yang baharu pada zat yang qadim. Wa huwa batilun, dan itu batil, salah dan sesat. Wa huwa batilun linqilabil hadithi qadiman, kerana berubahnya yang baharu jadi qadim. Bila gitu sama ada yang baharu jadi qadim, wabil aksi, ataupun yang qadim jadi baharu. Gitu, tidak lagi. Bila sifat baharu duduk pada qadim, maka baharu akan jadi qadim ikut zat, ataupun zat akan jadi baharu ikut sifat. Dia tidak akan lari daripada andaian dua tu. Wa huwa muhada, itu mustahil. Sebab apa? Dia akan menjadi inqilabul haqaiq. Ubah hakikat tu. Ubah hakikat. Wa sayatil kalamu alaihi, lagi akan datang perbincangan di atasnya fi isbatis sifat, pada mengisbatkan sifat. Wa billahi taufiq, hanya dengan Allah Taala sajalah taufiq. Tsumma qala rahimahullah, tsumma qala rahimah bal la yumathilu mawjudan. Allah Taala ala wa ala. Apa ni? Video tu, share smart ego video anak video. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.